Okay, now kita masuk sport speed study ataupun speed study. Okay, dalam speed study ni kita fokus kepada sport speed study. Okay, apa itu sport speed study? By definition, kita boleh baca sekejap, nanti saya akan terangkan the point dia. A sport speed study is a study of speed of traffic at one point or spot on the traffic ways. It consists of series and or sample of observation of the individual speed at which vehicles are approaching an intersection or passing a point of unknown intersection locations. These observations are used to estimate speed distribution of the entire traffic stream at that location under condition prevailing at the time of the study. Panjang kan? Tapi tak apa, saya jelaskan point ni saja. Jadi, spot speed study ni kelajuan setempat. So, bila kita nak buat kajian kelajuan setempat ini, kita akan ambil spot, lokasi dia. So, lokasi ni kita jadikan reference untuk kita observe series of sample, kan? Sekumpulan sampel lah daripada kenderaan. Jadi dia akan berlaku di persimpangan atau bukan di persimpangan, jalan lurus. Either one. Ikutlah kita punya fokus kat mana. Kemudian kita akan cuba estimate speed distribution untuk trafik tersebut di lokasi berkenaan. Tetapi aktiviti sport speed study ni dilakukan bila masa, iaitu pada kelaziman trafik biasa. So dia ada under the condition prevailing at the time of the study. Maksudnya jika ada insiden seperti kesesakan trafik, ada cuaca yang buruk, bad weather, construction works, accident. So situasi ini kita tak boleh buat sport speed study sebab dia dipengaruhi oleh insiden ataupun apa-apa faktor yang menyebabkan kelajuan mudah dipengaruhi ataupun affected. Jadi kita kalau buat sport speed study ni, by definition perlu pada trafik kelaziman. Okay, clear yang tu. Okay, sport speed study can be carried out for this following location. So kita boleh buat di lokasi tertentu seperti straight road, level, open, rural or mid block. Mid block ni kawasan bandar. Ataupun kawasan yang ada problems for specific purpose, high accident frequency rate, kemudian tempat yang perlu dipasang installation of traffic signal or traffic signs, represent local of for basic data survey. So benda-benda ni semua membantu ataupun diperlukan location before and after study being conducted. So kita nak lihat kesan ataupun apakah perubahan yang berlaku apabila kita buat sesuatu remedial ataupun penambahbaikan di kawasan tertentu lah. Kalau kita upgrade dengan sistem ke sebagainya. Jadi speed ni kita boleh menjadikan indikator. Okay, this is the cost length untuk kita buat sport speed study. Jadi ini kita tengok reference daripada US. Kalau kita nak ambil unit yang lebih matrix, so kita boleh refer table ni lah. Okay, kalau di dalam tersebut traffic ataupun speed average dia agak rendah, kita boleh agak tengok keadaan traffic, maka cost length dia tak panjang sangat, lebih kurang 27 meter. Kalau speed dia average antara 40 to 65 km per hour, so cost length dia lebih kurang 50-60 meter. If the speed quite laju, if the speed greater than 65 km per hour, so range yang lebih laju lah kan, maka cost length dia menjadi lebih besar ataupun lebih panjang, iaitu melebihi 80 lah ataupun 100 meter. Maksudnya panjang dia punya side tu yang kita nak ambil coverage untuk sport speed activity. Okay, what about the sample? Okay, this the suggestion.
For the selected location, sample at least 50, preferably 100 vehicles. Okey, dia kadang macam ni. Kalau di laluan tersebut, jumlah trafik yang lengang, maksud kalau kita duduk kawasan tu, duduk setengah jam, kereta lalu tak sampai pun 100, maka memadai dah 50. Tapi di setengah laluan, kenderaan ni banyak, heavy jadi of course kita boleh dapatkan bacaan lebih mudah ataupun sampel kereta yang banyak, so kita akan dapat data yang lebih lah masa tu kat situ kan. Lebih daripada 100 lagi baik lah. Lagi banyak data lagi baik untuk activity analysis Okay, application of spot study data. So ini semua dah di cover dalam slide sebelum ni, iaitu operating speed, problem location, traffic operation, of regulation and control, accident analysis, determine relationship of the accident countermeasures, before and after, for geometric design features. Jadi data-data speed ni dia akan membantu dan inilah kegunaan dia. Okay, to evaluate capacity that relate to speed desire, to determine the effect of the speed control measures. Yang dulu kan kerajaan melaksanakan AES, Automatic Enforcement System, iaitu rakaman kelajuan kenderaan secara penguasaan. Jadi di mana dia letakkan stesen tu ataupun point location untuk kamera setup tu, jadi dia dah buat study lokasi yang sangat berisiko kemalangan yang disebabkan punca overspeed. And the last one of course for research study purposes. Banyak aktiviti yang kita buat dalam penyelidikan menggunakan data spot speed. And then kita move to the how to collect the data, or how to gather the spot speed data. Okay, kita ada 3 kaedah yang sangat common yang memang kita guna. Stopwatch method, radar or laser gun method, pneumatic road method. Okay, stopwatch ni sangat mudah untuk digunakan. Kita pun ada jam digital handphone, ataupun memang ada satu device yang khusus lah kan. Kalau orang buat bacaan untuk sukan semua kan ada kan, jam randik atau stopwatch boleh digunakan ataupun pada command pun kita punya handphone pun ada option jam randik ataupun stopwatch ni Apa kita perlu buat? Apa menggunakan kaedah ini? This particular method is considered manual sebab kita set up atas secara manual So antara perkara yang kita perlu buat, kita perlu tentukan dia punya study length atau course length tadilah. Okay, select proper location and layout, record observation on stopwatch speed from the data form. So kita kena ada borang untuk key in data atau untuk catat to jot down the data. Kemudian kita buat analisis kita calculate dan kita buat hasil outcome ataupun plot daripada analisis speed tu Okay, ini kalau kita buat setup untuk aktiviti stopwatch yang dikendalikan memang secara manual lah. Jadi kita kena ada 2 point iaitu start point dan end point. Jadi 2 reference ni lah yang kita jadikan dia ukuran course line tadi kalau yang speed rendah tadi kan dalam 30 meter je kan. Kalau sederhana dalam 50-60 meter. Kalau lebih tinggi mungkin 80 hingga 100 lah. Jadi point reference ni biasanya kita akan letakkan 2 mark sama ada kita nak gunakan cone ataupun kita nak jadikan reference pada pokok ataupun tiang lampu. Cone tidak digalakkan ataupun tidak praktikal lah, sebab bila orang nampak cone di tepi jalan jadi orang suspected ada sesuatu kan. Jadi tak perlu letak cone lah untuk reference start and point ni Jadi kita better refer pada street lighting pole ataupun pokok ataupun objek yang kekal senang je kan. Jadi bila dah dapat 2 titik ni, 2 jarak ni, maka kita dah ada jarak yang kita dah set. Bila kenderaan lalu kita akan clock in sampai ke end point ni kita akan clock out. Jadi masa tu adalah ukuran untuk kita tentukan speed kenderaan. Apa unit speed? Jarak bagi dengan masa kan. Jadi kita ada jarak, ada masa, kita dapatlah speed kenderaan dan kita jot down on our
form yang kita dah bawa daripada tempat kita lah. Okay, the second method that simply we can use radar or laser. So this one is radar, this one is silap ni laser gun. Laser buat apa kan? Laser gun. Okay, this quite common handheld to be used in many location of the study for sports peak. I myself also quite frequent using these particular devices. Okay, apa kelebihan dan kekurangan antara dua-dua ni? Okay, kalau radar gun ni dia lebih ringan dan mudah dioperasikan berbanding laser gun yang sedikit agak berat dan memerlukan skill sedikit lah. Dia tak super skill ataupun very high skill, tak juga sebab radar gun ni dia menggunakan spektrum. Signal itu dia bergerak secara spektrum. Maksudnya dia tak satu line, tapi dia propagate secara spektrum. Jadi bila kita shoot pada kenderaan, so dia akan detect kenderaan, maksudnya dia akan wavekan dia punya signal tu kan. Jadi kalau kenderaan tu agak dekat-dekat, jadi kita tak tahu kenderaan mana satu yang kita dapat data atau tembak. Tapi kita dapat data lah. Tapi kalau laser gun is very accurate sebab dia ada point laser. Kalau kita ada peralatan contohnya pointer untuk presentation kan, nampak laser point kan, macam itulah laser gun ni, dia ada point daripada peralatan ni untuk kita shoot pada kenderaan. Cuma kalau radar gun ni kita tak payah nak aim sangat, kita hanya letak pada sasaran, maka dia akan detect kenderaan. Tapi mana satu kalau dekat kita tahulah. Kalau single kenderaan memang kenderaan tu lah. Tapi kalau laser gun ni kita perlu menjadi target ataupun sharpshooter untuk targeted vehicle. Jadi dia akan nampak paparan kecil kat sini, target dia, dan kita nampak lampu yang akan mengena pada kenderaan. So bahagian mana pada kenderaan untuk kita tembak menggunakan laser gun ni? So kita jangan tembak pada bahagian tingkap atau cermin, dia akan reflect sebab dia cahaya kan, laser kan. Jadi kita tembak pada bahagian belakang plate nombor kenderaan ataupun depan bahagian kenderaan, tapi plate bahagian yang tegak atau vertikal, dan kita boleh dapat stability lah. Jadi kita akan shoot, kita akan tekan dalam lebih kurang 2 second, dia akan detect lah. Biasanya kalau kita tembak arah depan, bacaan dia tak ada negatif. Kalau kita tembak arah belakang, maksud dia belah belakang kenderaan lah kan. Dia punya bonet belakang tu, plate kat bonet dia akan negatif. Maksudnya dia terbalik. Tapi tak apa, kita omit saja nilai negatif kan. Cuma kalau kita tembak, kalau kita nak collect data daripada motorcycle, jadi plate motorcycle ni dia berbeza dengan plate kenderaan biasa sebab motorcycle ni markah belakang dia agak incline sikit. Jadi tidak boleh shoot pada plate motorcycle dekat belakang. We have to shoot dia helmet. Nampak macam plate sikit kan, tapi gitulah keadaan dia. Kita perlu tembak pada helmet motosikal baru dapat bacaan. Okey, setting dia agak sama dengan yang tadi. Ada reference untuk kita buat location untuk tembak. Tapi tak payah cross line lah kan. Tak payahlah dua titik dia kan. Cuma strateginya kita berada pada ruang berkenaan. Jadi yang kita nak set up sekarang adalah kedudukan pencerap. Very important sebab kita memegang satu device yang kalau orang lihat, orang akan terperasan menyebabkan kelajuan dia itu terencat ataupun affected. Jadi kita kena pastikan kita pegang alat tu, tapi kita dilindungi ataupun dihadang oleh sesuatu. Macam ni kan gambar ni. Kita observe ataupun kita concealkan diri kita belakang pokok ke, dalam kereta ke. Dalam kereta ni kena turunkan tingkap sebab kita tak boleh tembak melalui tingkap kaca, nanti dia akan reflect. Jadi make sure kehadiran kita tu they not perceive our existence. Jadi jangan bagi yang kalau mereka nampak kita pegang sesuatu lebih lagi yang perangkat laju lagi mereka takut lagi mereka akan perlahan. Dan juga kena berhati-hati angle untuk kita pegang device ni. Dia kat sini ada reference. Kalau kita nak lebih accurate, pastikan angle kita ni kalau di kawasan freeway lebih kecil daripada 7%, dan kawasan yang urban
lebih kecil daripada 9%. Angle dia 9 degree bukan 9%. 7 degree on freeway and 9 degree on urban street. Maksudnya jangan buka besar sangat lah dia punya capah dia tu. Okay, next pneumatic road tube method. Yang ni yang sama macam yang kita buat collect data volume. Cuma kat sini kita ada dua tube Kita ada double tube. Yang double tube ni untuk rekod pergerakan kenderaan daripada roda depan sentuh ni kan, dan sentuh yang satu pipe satu lagi, ataupun dua roda tu pun kita boleh detect jugalah. Jadi kaedah macam ni kita dapat masa kenderaan untuk menyentuh kepada tube ni jadi sama juga efek dia tadi. Prof, nak ganggu. Ya. Slide kecil. Slide kecil macam mana? Dia termasuk dalam file video. File video? Apa maksud file? Tak faham file video. Maksudnya dia size slide nampak kecil. Tak, benda ni tengah-tengah view kan? Tengah view tapi dia macam jadi tiles. Jadi tiles. Ya, you pin saya punya slide tak? Guys, cuba pin video tu. Pin. Pin slide saya kan? Boleh Boleh. Pin slide saya, okey. Tu kaedah dia kita kena pin slide baru kita nampak. Okay, kita proceed okey. Kaedah untuk menggunakan pneumatic road tube ni, jadi kita kena buat preparation yang lebih detail sikit, sebab ini alat kita gunakan, kita kena buat setup sebab kita ada alat yang seketul macam kotak tu kan. Kalau tengok dalam volume itu, kita ada alat yang seketul tu lah. Jadi kita boleh track match banyak-banyak produk lah. Jadi kita kena buat calibrate atau deploy data yang dah digunakan sebelum ni. Jadi kita kena reset balik, ada sikit lah lebih kurang kerja kan. Dan baru kita pasang di tempat yang kita nak buat data collection tu lah. Okey, selain daripada apa yang kita ada 3 method ni, stopwatch, kita ada yang kedua, kita ada radar gun, laser gun dan pneumatic road tube ni. So kita juga ada alternatif yang kita namakan speed measurement menggunakan sensor Okay, ini satu inovasi yang kita rasa mungkin satu masa nanti pelajar kita pun boleh buat. Ini pun hasil daripada pelajar juga yang buat, tapi bukan pelajar sini, pelajar luar negara Okay, saya share sekarang video dia. Alat ni dia pasang dekat tepi highways Jadi dia ada dua sensor kat sini ataupun unit untuk transmit infrared kat sini Jadi dia dah set 1 meter. Jadi bila kenderaan lalu di satu garisan yang pertama dan menyentuh garisan kedua, dia akan detect masa Jadi dia dah set jarak dan masa detection daripada infrared ni, maka dia akan boleh calculate speed Itu dia punya fungsi dia. Dan juga dapat check kenderaan lens, jadi dapat kelas kenderaan apa yang lalu Okay, next. Ini menarik pelajar-pelajar yang lepas masuk cendekiamun
kadang-kadang saya galakkan mereka gunakan pilihan ini terutamanya untuk buat lab ataupun projek. Tapi kena tahu kaedah yang betul dan kena double calibrate dengan kaedah yang sebelum ni lah. Kan kita ada kaedah yang stopwatch, radar gun. Pendidik tube ni berat sikit nak buat lah, kerjanya banyak. Sebab benda ni mudah, apa yang saya nak share ni mudah, tapi kadang-kadang setengah orang tak ada, adakah kaedah ni reliable, boleh dipercayai? Boleh kalau kita buat reference untuk apa? Daripada kaedah yang sebelum ni lah. Kita buatlah beberapa bacaan untuk kaedah yang stopwatch, kata-kata ambil 10 kali dan kita guna alat ni 10 kali. Kalau tak lagi banyak ataupun memang sama, of course kaedah ni boleh digunakan. Okay, ni kaedah menggunakan smartphone. Quite interesting. Speed gun. So nama app ni Speed gun. Smart Tool, app yang besar, dan app kecil dia maksudnya produk yang dia ada ni adalah Speed Gun. Company ataupun brand dia Smart Tool. Saya dah upload dan pelajar saya pun pernah upload. Hello, let's measure the speed. Okay, yang first ni dia nak measure speed pedestrian. Jadi dia set jarak dia lebih kurang 10 meter sebab dekat kan. Put the shortest distance to the man. Touch the screen following the man. 3.9. 3.8. 4.5. Let's measure the speed of car. Input the distance. Touch the. Okay, kalau nak measure kenderaan, maksudnya kedudukan kita agak jauh. Jadi kita nampak kat sini. Dia telah panjangkan jarak dia. Sebab jauh kan. Jadi dia buat 100 meter. Tengoklah kalau kita tak sampai 100 meter, mungkin 50 meter je kot. Tapi kaedah dia macam itulah. Kita nak measure sesuatu lebih jauh, jadi kita jauhkanlah jarak dia. Okay. Touch the screen following the car. Dia gerakkan jari dia dekat cursor ni. Dia akan dapat 61. average speed untuk kenderaan berkenaan. 63. 62. Menu. Settings. If inaccurate, you can calibrate it. Thank you. Okay, semudah itu. Let's download it for free kita and gunakan enjoy it. App ni. Okay, setakat ni ada pertanyaan untuk 3 kaedah untuk collect data speed ni. Okay, clear Boleh faham Boleh Saya proceed kepada next. Boleh. Okay, next kita ada. Doktor, saya nak tanya boleh? Boleh, silakan. Saya nak tanya, okay, tadi macam awal tadi kan kita punya macam speed limit, maksudnya kita punya study case ataupun study length kita adalah 1 meter. Kalau kita tambahkan study length kita lebih dalam 5 meter. Hello, dengar ke? 1 meter, kenapa 1 meter pula? Tak, yang study length tu, yang sebelum ni. Maksudnya saya macam daripada point A ke point B. Contohlah kita buat 10 meter lah misalnya kan. Dia tengok pada takat kelajuan di kawasan berkenaan. Kalau kawasan kelajuan bukan yang kelajuan yang tinggi, jadi coastline ni lebih pendek lah. Sebab dia nak bagi. So maksudnya dia tak akan. Tak, sekali kalau kita buat kaedah manual, kaedah menggunakan stopwatch. So of course you nak kira coastline dia yang sesuai lah. Kalau you gunakan laser tadi you tahu berapa dia punya jarak, dia punya capture dia. Tengok tu. Jarak capture dia sampai 2 batu kalau you gunakan laser. So nothing to do with the coastline. Yang coastline tadi kita nak measure untuk kaedah ni. Stopwatch ni. Manual. Sebab kita nak tahu jarak dia ni kan. Jarak yang statik yang kita dah set dan masa kenderaan lalu. Cuma lokasi itu bergantung kepada keadaan speed yang kenderaan lalu kali tu. Kalau di kawasan yang rendah, speed dia makin pendek lah coastline ni. Kalau speed yang high speed, maka makin panjang lah coastline dia. Nah, ini untuk kaedah yang manual, kaedah yang menggunakan stopwatch. Okay. Baik.
Okay, next kita pergi pada example. Okay, a sport speed study was conducted. Yes, saya. Doktor, boleh tak kalau doktor tekan present now tu lagi sekali sebab ada yang guna phone, diorang tak dapat tengok slide. Dia kena pin kat saya punya presentation lah. Kita ada option pin kat situ. Kalau yang Sebab guna tadi phone tak ada ada student dia tertekan present. Ya? Tadi ada student dia tertekan present, lepas tu slide dah termasuk dalam tiles ni. So doktor kena tekan present balik. Jangan pin yang dia punya lah. Buang ampin dia punya lah. masalah yang phone tak ada option punya pin. Oh, kejap. Mana saya kena stop Boleh nampak tak? Nampak doktor, nampak. Boleh Boleh doktor. Okey, alhamdulillah. Okey, saya start dengan example ni A sport speed study was conducted along state road experiencing frequent road accidents. The posted speed limit of the road 60 km/h. I put the red color here. That is something to do. Okay, the sport speed data collected are shown in the following tables. Okay, analyze sport speed data, present finding of the study. Okay, kalau kita lihat kat sini, data ni telah disusun. This is the compiled data. If you learn statistics, I hopefully most of the student already register the subject for statistics lah, ataupun tengah ambil ke ikut dah, tapi dah tahulah basic ni Okay, biasa kalau kita collect data kita kan ada borang. Jadi data dia agak tidak tersusun ataupun raw data mentah. Jadi yang berlaku kat sini lah data dah ditransform dalam bentuk compiled data yang tersusun. Jadi apa yang buat? Dia telah kategorikan kelas kenderaan dan juga kelas speed. Macam mana nak buat kelas speed ini kan? So kat sini kita ada cara, iaitu yang adalah ada formula spesifik kan, kalau you refer statistik ada, tapi yang saya nak recommendkan, kita ada bacaan speed yang paling bawah atau speed yang paling perlahan dan speed yang paling tinggi dalam data kita tu kan. Katakanlah kita buat data collection speed tadi, the lowest speed is 30 km/h. Katakanlah the highest speed is 110. Katakanlah itu data kita. Jadi untuk dapat sekelas ni, apa yang kita perlu buat? Kita perlu tolak speed yang tinggi dengan speed yang rendah. Imagine 110 minus 30, kita dapat 70. Jadi untuk dapat kelas macam ni, jadi the best, paling banyak point, paling bagus untuk kita buat plot activity. Jadi paling kurang point ni kena lebih pada 10. Jadi katakan kalau kita tolak tadi 110, tolak dengan 30, kita ada 70. Kalau kita bagi 10, jadi kelas dia dah 7. Jadi itu hanya 10 titik tapi tak bagus 10 titik ni. Kalau nak lebih bagus, lebih banyak dia punya point yang kita nak guna nanti, mungkin 12, 15. Itulah yang saya recommended kan. Kalau tengok kat sini pun lebih daripada 10 dia punya titik dia ni untuk dapat dia punya kelas-kelas kenderaan ni. Cuma kelas kenderaan ni dia buat range dia 5 Okay, now we have to plot. Now we have to provide the table for each category, speed class, upper limit, midpoint, number of observation, total observation percentage and cumulative percentage. Okay. So macam mana sekarang kita nak buat upper limit class? Ini tak ada masalah. So apa yang kita buat? Lower upper class, iaitu yang paling tinggi, kita campur kelas yang paling bawah, bagi 2. So contohnya ni kan, kita dapat 44.5 ni, 44.5 ni. Kelas atas 44 plus kelas bawah 44
divided by 2. 44 plus 45 divided by 2 kita dapat ni. Ini pun sama juga kan. Dari sini 40. Okay, kelas bawah dia tadi 39. Dia sela satu macam ni kan. Jadi dia dapatlah ni 39.5 kan, yang kelas sebelum. Jadi ini just sepadan kelas atas, the upper limit and lower class divided 2 dapat macam ni. Okay. Midpoint pula between lower upper class ini kan 42 kan, 44 plus 40 divided 2 dapatlah ni sepadan kelas tengah. Okay, number observation daripada table semula tadi kita dapat apa ni, yang tadi ni lah, cuma kena campur semua ni lah kan, ambil total ni lah untuk setiap kelas ni. Okay, percentage. Ini be careful ini kira ke percentage bukan bilangan sampel ataupun observation Okay, kita dapat total dia ni. Ni total make sure campur dapat betul jangan miss satu data, dia akan affect semua calculation yang lain. Okay, 5 divided by 130 dapat 3.85. 8 divided by 130 dapat 6.15 and so on. Okay, settle untuk percentage observation untuk individual dan total dia must 100%. Okay, cumulative. Cumulative ni dia tricky sikit tapi mudah je Okay, ni penokokan peratusan Okay, start with 3.85. Okay, plus 6.15 10 plus 9.23 19.23 plus 7 macam zigzag macam ni dah kan. Tapi make sure row yang paling akhir dapat 100 If you don't obtain 100%, it means something wrong here. Kita dapat buat rujukan semula lah. Okay, next kita plot histogram So macam mana hasilkan histogram ni kan? Di paksi Y ni, Y-axis ni persen jangan lupa persen. Bukannya bilangan frekuensi biasa tapi persen percentage of total observation numbers Okey, bawah ni adalah axis untuk speed class speed. Okey, so yang ni kita hanya ambil kelas yang ni kelas bawah ni untuk jadikan dia punya reference. Jadi macam mana dapat nilai ni? Nilai ni adalah nilai peratusan jangan nilai sampel ni silap Kita ambil yang ni reference dan terhadap persen Jadi kita tengok yang 40, 45, 3.85, 45, 50, 6.15 dan 50 to 55, 6.23. Jadi adalah ini saja Okay, itu histogram Next, frequency distribution curve. So macam mana kita dapat curve ini yang dikatakan agihan normal lengkung ataupun lengkung agihan normal So macam mana dapat point ni? Yang curve ni dulu point ni macam mana dapat ni? Okay, point ni kita dapat bacaan reference pada mid class dan refer kepada bacaan ini. Okay. Okay, mid class 42 kan. So bacaan yang tadi 3.85. Okay, mid class next 47. Bacaan dia 6.15. Bacaan next 50 to 55. 9.23 and so on lah. Kita dapat titik ni. Okay, next. You try to plot the best curve fit. Jadi tak perlulah nak pakai French curve yang nak mendapat curve yang tepat tak semestinya if you have your French curve okay, if you not just you can plot it from your freehand kalau you guna komputer mudahlah kan sebab dia akan tentukan plotan yang terbaik, tapi biasa kita buat manual sebab kita nak latih supaya kita dapat plot. Jadi just plot by your freehand the best fit maksudnya garisan yang mewakili tengah yang terbaik fit dia. Jangan sambung titik if you just follow the point from the line, you cannot have this kind of the normal shape atau bell shape ni Ada pelajar yang terus sambung titik tak betul
Yang kita nak adalah bell shape ni. Okay, next. Cumulative frequency distribution curve. Ni yang bentuk dia ni. Grass S curve ataupun OGIF graph the S curve graph. So yang sini kita dapat adalah cumulative percentage bukan observation percentage tapi cumulative percentage. Maksudnya yang ni kita kena refer table yang ini bukan table yang ini tapi column yang ini okey. Yang bawah ni nak refer yang mana? Yang bawah ni memang kita ada sela ni kan. Kita ada sela dia punya kelas semua. Tapi point dia ni adalah kita ambil pada upper class Maksudnya 3.95, 44.5, 3.85. Jadi itu titik yang kita kena refer So titik ni dia bukan tepat pada 45, 45 tidak Dia adalah pada upper limit column Dia dapat graf. Dan ada pelajar yang tak dapat graf macam ni dia dapat balik macam ni. Sebab apa? Paksi dia berbeza Dia buat kumulatif kat bawah, speed kat atas. Salah Speed almost di bawah Okay. Next untuk calculate mean speed speed purata iaitu summation of fx divided by n. F is frequency observations. Bukan percent frequency numbers hanya frequency numbers not percent. Okay, x midpoint yang ni yang class point tadi, n total observation. Okay, formula ni kita ada summation of fx jadi kita perlu ada satu column fx ni iaitu f darab x kita dapat ini kita dapat keseluruhan dapat total summation dia. Jadi kita calculate lah. Okay, mean speed. Okay, summation of fx bagi dengan n 130. We obtain 69.9 almost 70 km/h. Okay, net median speed. Speed penengah. So ni dia formula dia dan ada dia punya description L apa dia, lower limit class, N apa dia, total number, total segment number, FF, cumulative number observation. Okey, nak faham ni, saya dah sediakan table ni. So, macam mana tentukan L, F, M, N, semua ada kat sini. Cuma, dalam formula ni ada C. C ni, please take care. Ada pelajar yang cuai dan silap, tak tahu. C, speed interval. Okay, kalau kita dalam formula ni, value kita dapat ni, kita masukkan kat sini. Okay, C ni adalah kelas interval. Okay, ada mungkin pelajar, dia mungkin tak perasan, dia kata kelas interval sini adalah 4. Salah. Kelas kat sini adalah 5. Start with 40. Start from 40, 41, 42, 43, 44. So you have 5 interval class. Bukannya 44 deduct by 40 bukan 4 tapi 5. Jadi dapat value ni. So the median speed is 68.1. You can also determine the median speed from this OGIF, from this curve, which is 50%. Median kan, ni penengah kan. Okay, project obtain quite similar value lah. Mungkin sikit beza dia. Okay, net pace. What is pace? Pace is the 10 km range speed which high number of observation was record. Pace ni perbezaan 10 km range speed pada pemerhatian data yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat curve ni, normal curve ni, so untuk kita dapat region pace ni iaitu 10 km per hour range. Jadi kita kena identify titik yang boleh ukur sebanyak 10 km the point that we can measure to get 10 km per hour unit. Jadi kalau kita tengok graf ni, kita ada graf yang grid yang kecil, grid yang besar. Cuma ni tak obvious lah. Tapi kalau graph paper yang kita ada tu, kita ada minor grid, major grid. Okay, dalam case ni, major grid dia mungkin dia ambil daripada 5 ataupun 10 sebagai reference major grid. Dan minor grid adalah 1.
Jadi sekarang ni 1 mewakili 1 km per hour. 10 grid mewakili 10 km per hour. Jadi dalam titik ni dia akan cari satu point daripada graf ni untuk mewakili 10 grid kecil 10 minor grid, which is equivalent ataupun nilai 10 km per hour. Kita akan dapat dua titik ni iaitu pada 62 to 72. Jadi inilah titik ataupun reference pace yang tertinggi dalam kelas ataupun dalam data ni. Okay, next to determine percent. Tadi dah dapat range kan? Dah dapat pace. Range dia pada 62, 72. How to get 30%? Okay, refer to this graph. Okay, we just obtain 62, 72. Okay, then we project here. Then we get the percent value here. Let's say this one 32, this one 33. Okay, 30% of the pace, vehicle in pace. Okay, now next move the other parameter, 85 percentile speed. Apa itu 85 percentile speed? Okay, speed at which or below 80% of the motorists drive on the road unaffected by slower traffic or poor weather. Di dalam bahasa lain, 85% speed ni adalah mewakili speed yang operating speed. Menjadi reference untuk kenderaan atau aliran kelajuan trafik di suatu laluan. Jadi kita tak boleh ambil yang average. Kalau average ni kita ambil yang tadi yang mean kan, average. Average ni tidak boleh mewakili operating speed, tapi 85 percentile. Kalau kita ambil average, dia berada secara purata, sedangkan speed kenderaan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita ambil average, dia tak cover yang tinggi tu. Tapi kalau kita ambil 85 percentile, dia cover juga yang rendah, dia cover juga yang tinggi, tapi taklah terlalu tinggi, tapi 85 percentile saja. And it is good guideline for appropriate speed limit road. Sebab tu kita kena sandarkan operating speed ni pada 85 percentile. Ini memang saranan daripada engineer dan juga practitioner. Memang kita buat macam ni. Reference yang standard pun memang 85 percentile speed yang kita rujuk. Jadi dapatan daripada graph ataupun analisis kita, 85 percentile speed obtained from cumulative frequency distribution curve shown at 88 km per hour. Jadi kalau kita lihat kat sini, pada percentage kumulatif yang 85, kita project daripada graf ni, kita turun, kita dapat 88 km per hour. Kita dapat bacaan 85 percentile. Next, standard deviation. Okay, CMPY. Okay, description of the central tendency is not sufficient to define distribution. Therefore, measure of dispersion or spread are required. Jadi kita nak pastikan data kita ni boleh kita rujuk dan menjadikan data yang normal. Jadi CMPY ni satu indikator petunjuk. Jadi kita kena pastikan kita punya data tu baik dan normal. Dan apa yang kita buat? Kalau lihat formula ni kan ada fx kuasa 2, fx kurungan 10 kuasa 2 kan. Jadi kita kena tambah kolom kan. So kolom x kuasa 2 dan kolom fx kuasa 2 jadi itu kita kena buat. Jadi kita kena dapatkan dia punya nilai baru lah untuk x kuasa 2 dan fx kuasa 2. Dapat semua nilai ni, just plug in the formula, kita dapat nilai CMPY iaitu 16.5 km. Or using this particular other method, percentile at 85, percentile at 15, okay, deduct by divided by 2, kita dapat nilai yang hampir serupa lah. Sikit beza dia. Cuma reference untuk data, kalau kita buat kajian data yang ekstensif, jadi kita perlu kawal standard deviation ni. Kalau kita buat analisis data standard deviation value menunjukkan nilai yang tinggi, mungkin 20, 25, 30, this data is not good. So kita kena refine ataupun screen data berkenaan. Itu untuk rujukan lah. Kalau dapat 10 ke bawah sangat bagus. Okay, this the value we can make comparison. Okay, the finding. Okay, from this spot speed analysis, we can conclude or we can obtain
the result as follows. First, mean speed 69.9, almost 70 lah. Median speed 68.1 km per hour. Pace 62, 72. Percentage vehicle in pace 30%. 85% speed 88 km per hour. Driver overspeed more than 70%, 73%. So how to obtain this? Kalau kita rujuk table ni, kan, kita tengoklah apa ni, speed yang melebihi 60 km per hour kan. Tadi dalam soalan, the speed limit is 60 km per hour. So the vehicle over 60 km per hour, jadikan dia total, dan dapatlah dia punya bilangan tadi tu. 95 over 130, obtain 73%. Okay, our comment, the conclusion, it can be concluded the speeding is a problem at these locations that may have contributed to the road accident occur at this location. Okay, this support by result finding which show that mean, median pace and 85% speed are exceeded the speed limit, which is 60 km per hour. In addition, 30% of driver speed at ranging between 60 to 72 also over the speed limit. What more, 85% of them drive at 88 km per hour or below. Next, 95% individual speed or 73%, which is majority, vehicle were detected to have driven over the speed limit. Okay, that would be our conclusion and support the hypothesis that speeding is the issue of the problem that related for the road accident at that particular location. Itu conclusion yang kita dapat daripada analisis spot speed tadi berdasarkan soalan ni lah. Okay, class discussion suggest the way to control this speed limit location. Sangat kita tak sempat nak buat cover activity. Cuma saya terus nak pergi kepada soalan ni. Okay. Nanti saya akan upload this exercise on Google Classroom. So I give you a 3 days to submit this exercise. Okay, you have to do it by individual and use your handwriting. Tulis atas kertas, scan, continuous. Kalau you buat 4 buku surat ke 3 buku surat ke, scan berterusan, jadikan satu file, letak nama, nombor matrik dan upload ke Google Classroom Activities. Jadi saya akan semak dan berikan markah. Dan siapa yang tak hantar, terpulanglah. Dia bukan benda wajib, sekadar exercise, tapi pelajar yang hantar, of course saya akan beri dia privilege. Nanti saya akan top up mana-mana markah yang dia kurang lah dalam assignment ke, quiz ke, test ke, saya akan top up lah. Jadi soalan ni hampir serupa dengan yang tadi, cuma adalah saya ubah sikit lah. Jadi basically benda yang sama you buat. Cuma kalau plot tu better gunakan kertas graf, dia lebih mudah nak buat. Boleh print daripada komputer kertas graf tu kan. Kalau rasa susah sangat nak dapat. Sedangkan ada kat kedai stationery berlambak. Cuma keadaan sekarang mungkin ada pelajar yang tak boleh keluar rumah kan. Ada perintah kawalan pergerakan bersyarat sebagainya. Mungkin boleh print daripada atas A4 format kertas graf. Banyak kita boleh download kertas graf format dekat internet dan download je lah, tak ada masalah. Jadi saya rasa itu saja untuk kuliah pada hari ini. Jadi saya minta pelajar semua